Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempersembahkan penghasilan produk iaitu tugasan 2 kod kursus SJHK 3203 berkaitan dengan perluasan pengaruh British di Tanah Melayu dan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Jadi ini adalah sedikit biodata berkenaan dengan saya, iaitu nama penuh saya Norasmida binti Ramdan. Saya dari unit Sejarah 1 ambilan 2023-2028 dan kod kursus subjek ini ialah SJHK 3203 Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Jadi nama pensyarah saya ialah Puan Azlina binti Ali dan tugasan ini perlu dihantar pada 23 Oktober 2024. Ini adalah kandungan yang akan saya persembahkan dalam penghasilan produk ini. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama iaitu berkenaan dengan perluasan pengaruh British. Jadi sejak akhir abad 19 sehingga tamat Perang Dunia Pertama, pemerintahan British menjadi silih berganti dan memberi kesan terhadap dasar imperial tanah jajahan sehingga terlaksananya dasar campur tangan British di negeri Melayu. Jadi melalui dasar tersebut, British cuba untuk menjadi kuasa tunggal di Tanah Melayu dan ingin mengeksploitasikan semua bahan mentah untuk pelabuhan negeri Selat. Baiklah, kita lihat apakah faktor campur tangan British di Tanah Melayu, iaitu yang pertama disebabkan oleh desakan pegawai kolonial. British didesak supaya tidak mencampur tangan kerana negeri Melayu ni kaya dengan hasil bumi seperti timah dan juga emas. Jadi pegawai kolonial sendiri ingin melabur industri perlombongan khususnya di negeri Perak dan juga Selangor. Jadi faktor yang kedua ialah berkaitan dengan pertikaian masyarakat Tanah Melayu, iaitu British ingin mencampur tangan juga dalam hal politik. Jadi disebabkan oleh faktor pertikaian kerabat diraja dan pembesar, oleh kerana perebutan tahta dan kawasan dan juga disebabkan oleh konflik saudagar Cina dan kongsi gelap. Jadi British mengambil keputusan untuk mencampur tangan dalam hal di Tanah Melayu. Jadi disebabkan persaingan kuasa Eropah juga, British ingin menguasai alam Melayu kerana kekayaan bahan mentah. Seterusnya kita lihat tentang perjanjian Pangkor. Ketika negeri di Tanah Melayu huru-hara disebabkan baru terjadinya Perang Larut, Perang Kelang serta konflik antara raja-raja, ekonomi tergendala dan memberi kesan kepada saudagar negeri Selat. Saudagar negeri Selat tu mendesak British untuk melindungi pelaburan dan membuka lebih besar pelaburan di Tanah Melayu. Jadi perjanjian Pangkor ni melibatkan campur tangan British ke beberapa negeri Melayu yang juga menyentuh berkaitan politik bagi membantu pemerintahan yang lebih teratur. Jadi perjanjian Pangkor ni juga menjadi titik tengah peristiwa dan peningkatan ketegangan kuasa kolonial dan juga kuasa lokal. Jadi British yang menguasai Pulau Pinang dan Melaka ni menganggap Perak sebagai negeri yang strategik kedudukannya. Jadi perniagaan biji temah Perak agak terjejas kerana keadaan yang tidak stabil dan kurang selamat disebabkan berlakunya Perang Larut. Jadi perjanjian berputik setelah Sultan Ali mangkat dan Raja Muda yang sepatutnya menjadi Sultan di Perak tidak menghadiri pengebumian menyebabkan Raja Bendahara Ismail telah diangkat menjadi Sultan. Namun Raja Abdullah tidak berpuas hati lalu meminta pertolongan British dengan menghantar surat kepada Gubernur Negeri Selat supaya menyiasat hal yang terjadi di Perak dan membenarkan Perak untuk berlindung di bawah naungan British disebabkan oleh pergaduhan penguasaan kawasan biji timah. Jadi perjanjian Pangkor ni mengangkat Raja Abdullah menjadi Sultan. Maka pengaruh British mula meresap dalam pentadbiran Perak. Jadi perkara dalam perjanjian Pangkor juga membenarkan British untuk terlibat dalam semua hal termasuk ekonomi dan juga politik, menyebabkan Residen British melantik seorang pegawai untuk memungut cukai di Perak menggantikan Sultan dan pembesar yang kebiasaannya memungut cukai. Penindasan terhadap orang Melayu bermula setelah British membakar rumah Raja Ngah, membatalkan pajak hasil, menghapuskan cukai biji timah yang dinikmati oleh Sultan. Juga British memperkenalkan cukai tambahan dan memaksa Sultan menerima residen yang mencampur tangan dalam hal pentadbiran dan kawalan pendapatan semua ditadbir di bawah nasihat residen British. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahawa perjanjian Pangkor bukan sahaja mengubah struktur kedudukan Sultan dan pembesar, malah juga memonopoli ekonomi Perak sehingga Perak kehilangan jajahannya. Seterusnya kita lihat pembentukan negeri-negeri Selat. Jadi disebabkan oleh perjanjian London dan British Belanda memecahkan alam Melayu iaitu negeri Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka menjadi dua bahagian, iaitu satu di bawah naungan British dan satu lagi di bawah naungan Belanda. Namun berjaya disatukan semula
dan dibentuk sebagai negeri selat pada tahun 1826. Baiklah, yang pertama kita lihat negeri selat iaitu Singapura. Singapura ditubuhkan pada tahun 1819 namun dikuasai oleh India, namun berjaya didapatkan oleh Raffles ketika Johor mengalami perebutan tahta. Jadi disebabkan oleh ketidakpuasan hati kedua-dua pihak terhadap pelantikan Sultan Johor, menyebabkan terjadinya penjajahan British Belanda yang membahagikan kawasan kepada kedua-dua kuasa. Yang kedua, negeri selat yang kedua ialah Melaka. Melaka diperoleh melalui pertukaran dengan Bengkahulu yang telah diserahkan kepada Belanda disebabkan juga oleh perjanjian British Belanda. Jadi kerajaan India yang menyatukan ketiga-tiga negeri di bawah satu pemerintahan dipanggil sebagai negeri selat. Pulau Pinang pula dijadikan sebagai ibu negeri sebelum pusat pentadbiran negeri selat dipindahkan ke Singapura. Gubernur juga menjadi residen dan timbalan residen dilantik di negeri Melaka dan juga Pulau Pinang. Seterusnya negeri selat yang ketiga iaitu Pulau Pinang. Pulau Pinang dijadikan sebagai ibu negeri pertama negeri selat, namun disebabkan oleh ekonomi Pulau Pinang yang semakin merosot, ibu negeri selat telah dipindahkan ke Singapura. Negeri selat seterusnya ditadbir oleh Gubernur British dan menempatkan residen kaunselor di setiap negeri. Pada awalnya, perkembangan ini berkembang pesat, terutamanya dalam bidang ekonomi perdagangan, namun lama-kelamaan mengundang banyak masalah yang berpunca daripada ketidakpuasan hati masyarakat dan juga pedagang kerana pentadbiran tidak berada secara langsung dan terletak terlalu jauh daripada masyarakat. Jadi negeri selat juga pada ketika ini dijadikan sebagai tempat buangan banduan sehingga menjatuhkan imej negeri selat sebagai kawasan perdagangan. Jadi disebabkan oleh desakan British untuk memisahkan negeri selat dengan India, akhirnya berjaya dan dipindahkan ke London dan menjadi tanah jajahan British. Pada ketika itu, majlis perundangan juga dibentuk untuk menggubal hal-hal berkaitan dengan negeri selat. Seterusnya kita masuk kepada pembentukan negeri Melayu bersekutu, iaitu yang pertama negeri Pahang. Selepas menduduki Perak melalui penjajahan Pangkor, British ingin meluaskan pengaruh ke negeri Melayu lain, contohnya seperti ke Pahang, kerana kekayaan hasil bumi yang terdapat di Pahang namun gagal beberapa kali. Namun disebabkan oleh satu faktor, iaitu faktor pembunuhan seorang rakyat berbangsa Cina berdekatan dengan Istana Pahang, menjadi sebab British dapat menuntut ganti rugi dan mendakwa Sultan Ahmad yang pada ketika itu merupakan Sultan Pahang terlibat dalam kes ini, sehingga beliau akhirnya dipaksa menandatangani surat untuk meminta perlindungan British sehingga Pahang terpaksa menerima seorang residen British. Seterusnya negeri Melayu bersekutu yang kedua iaitu negeri Sembilan. British berpeluang untuk mencampur tangan disebabkan oleh kekacauan kerana perkembangan biji timah mewujudkan perdebatan dalam kalangan pembesar berpunca daripada keinginan ingin menaikkan cukai ke atas biji timah. Jadi pemerintahan ini diserahkan kepada Syed Abdul Rahman sebagai Datuk Kelana, namun ditentang oleh Datuk Bandar menyebabkan kekeruhan lagi suasana politik di negeri Sembilan. Jadi ketidakserasian dua datuk ni menyebabkan berlaku banyak pertelingkahan. Contohnya proses membina jalan raya dan penjara yang diutarakan oleh Datuk Bandar tidak dipersetujui oleh Datuk Kelana. Serta bagi pihak Datuk Kelana pula, pelantikan Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong juga ditentang oleh Datuk Bandar. Jadi situasi yang membimbangkan ini menyebabkan British menghantar pegawai kerajaan untuk menasihati Datuk Kelana dan meminta Datuk Kelana untuk datang ke Singapura berjumpa dengan Gubernur Negeri Selat. Maka pada ketika itu, Datuk Bandar pun mengugut untuk mengacau kawasan, menyebabkan British juga menghantar pasukan polis. Setelah itu, Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah oleh British dan menyebabkan Datuk Bandar bersikap dingin dan berusaha untuk menyerang sehingga rumah Datuk Bandar sendiri dibakar oleh pegawai yang dihantar oleh British. Maka Datuk Bandar menyalahkan British, namun pada akhirnya menyerah kalah dan menerima Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong. Seterusnya negeri Melayu bersekutu yang ketiga iaitu Selangor. British berpeluang untuk mencampur tangan kerana keadaan negeri Selangor sendiri yang pada ketika itu tidak aman disebabkan oleh banyak kegiatan lanun dan juga rompakan sehingga tidak dapat dikawal oleh pemerintah negeri sendiri. Bahkan pada ketika itu, kapal Melaka sendiri diserang oleh lanun di kawasan Langat sehingga 8 orang anak kapal telah terbunuh. Nama Frank Swettenham di Selangor
dia arahkan membantu Sultan dalam urusan pemerintahan sebagai penasihat yang tidak rasmi dan tidak dilantik sebagai residen. Meskipun pada ketika itu, dia dikira layak untuk dilantik sebagai presiden, namun kerana faktor usianya yang terlalu muda. Okey, kita lihat pelaksanaan sistem residen. Jadi sistem residen ni berlaku di Perak, Selangor, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Ia membuatkan pengaruh British dalam pentadbiran negeri, meskipun aku mempunyai kelemahan corak pentadbiran dan tidak mencerminkan kejayaan pelaksanaan dasar campur tangan British sepenuhnya. British cuba untuk mencorakkan pentadbiran holistik yang mempunyai banyak kawasan kawalan pemerintahan dengan cara British nak menambah baik sistem persekutuan pentadbiran negeri Melayu melalui Penyatuan Negeri Melayu Bersekutu yang pada ketika itu merupakan konsep baharu yang wujud di tanah Melayu selain wujudnya Penyatuan Negeri-Negeri Selat. Jadi British cuba untuk menyatukan negeri yang ditadbir secara berasingan di bawah pentadbiran persekutuan dengan berkongsi aspek perundangan, keuangan, keselamatan dan juga pertahanan. Seterusnya kita pergi kepada pembentukan negeri Melayu tidak bersekutu. Disebabkan oleh kejayaan campur tangan British di negeri Melayu melalui penubuhan negeri Selat dan juga Melayu Bersekutu, dorong untuk meluaskan lagi kuasa dan juga wilayah mereka. Jadi pada ketika ini British merasakan terdesak untuk menguasai negeri Melayu, khususnya di utara dan Johor, disebabkan oleh persaingan kuasa barat lain yang muncul. Jadi kebimbangan British ni mendorong untuk menyekat peluasan kuasa Eropah lain di negeri Melayu Bersekutu. Jadi British mengambil keputusan untuk menjalin hubungan baik dengan Siam bagi mengelakkan berlakunya pencerobohan Perancis sehingga membawa kepada rundingan sulit yang mana British berjanji untuk membantu Siam sekiranya Siam diserang. Jadi perjanjian bersama Siam ni termeterailah sekali lagi yang memperlihatkan British memperakui pengaruh Siam ke atas Kelantan dan juga Terengganu. Namun berbanding dengan Kelantan, Terengganu berjaya mengekalkan hubungan yang minimum dengan Siam dan berjaya mengelakkan negeri daripada usaha Siam untuk memperluaskan pengaruhnya di Terengganu. Jadi setelah Kelantan menandatangani perjanjian dengan Siam, Siam dan British pun cubalah untuk mendapatkan persetujuan Sultan Terengganu, namun beliau enggan untuk menerima kehadiran British sehingga Siam memutuskan untuk tidak memaksa negeri Terengganu menandatangani perjanjian. Namun pihak Terengganu bersetuju untuk mengekalkan hubungan tradisional yang sudah sedia ada dengan Bangkok. Pengaruh British di Kedah pula bermula setelah Kedah menguasai Pulau Pinang yang pada ketika itu Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada Kedah. Jadi British mendapat peluang untuk mencampur tangan ke atas negeri Kedah dan juga Perlis disebabkan oleh masalah kewangan yang dihadapi oleh negeri tersebut sehingga British berjaya melantik penasihat untuk membantu Sultan Kedah pada ketika itu. Jadi British juga berkembang di Perlis kerana penasihat keuangan negeri Perlis adalah dari kerajaan Siam sendiri. Setelah beberapa kali membantu, termeterailah beberapa perjanjian seperti perjanjian Bangkok yang melibatkan isu pemindahan kuasa naungan Siam ke atas negeri Melayu Utara daripada Siam kepada British. Namun pada ketika ini, perjanjian ini berlaku tanpa pengetahuan Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Namun setelah diketahui oleh negeri-negeri tersebut, perjanjian ini dibantah oleh mereka. Seterusnya, kita lihat apakah tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan yang telah berlaku. Jadi kita tahu bahawa kedudukan geografi yang strategik dan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu berjaya menarik minat kuasa asing untuk datang menguasai Tanah Melayu. Namun, walaupun terdapat banyak kuasa asing yang pernah menjajah Tanah Melayu, contohnya seperti Portugis, Belanda, Jepun dan juga British, namun British adalah kuasa yang paling lama menjajah di Tanah Melayu. Jadi tempoh yang lama itu membebankan penduduk tempatan dan mengugat kuasa dan pengaruh pembesar menyebabkan masyarakat mengambil keputusan untuk bangkit dan menentang penjajahan British. Jadi di sini saya memilih dua tokoh, iaitu yang pertama perjuangan Dur Said dan juga perjuangan Tok Jangguk. Jadi kita lihat yang pertama iaitu perjuangan Dur Said. Latar belakang beliau ialah nama sebenar Abdul Said. Beliau merupakan tokoh yang gagah dan hebat dalam mengukir sejarah negeri Melaka. Beliau berketurunan suku Semelenggang dan lahir pada tahun 1773 namun meninggal pada tahun 1849. Beliau dilantik sebagai penghulu Naning yang ke-9 pada usia seawal 26 tahun dan beliau merupakan pemimpin yang paling dihormati
di daerah Naning. Jadi kita lihat apakah faktor penentangan Dor Said. Faktor penentangan Dor Said adalah untuk mempertahankan kemerdekaan daerah Naning itu sendiri. Jadi Dor Said ini telah memimpin pertahanan untuk mempertahankan kemerdekaan Naning terhadap penjajahan British. Jadi Dor Said ini telah menolak dakwaan British yang menyatakan bahawa Naning merupakan sebahagian daripada Melaka berdasarkan penjajahan British Belanda. Kerana Dor Said ini telah memandang Naning sebagai sebuah negeri yang bebas dan dia menolak keterikatan kepada undang-undang yang telah dikenakan oleh British. Faktor yang kedua, tentangan Dor Said ialah berkenaan dengan bayaran cukai. Jadi penentangan ini berakar daripada penolakan Dor Said untuk membayar cukai yang telah ditetapkan oleh British, kerana penaklukan Melaka oleh British ni telah memaksa penduduk di daerah Naning untuk membayar cukai yang lebih daripada sepatutnya. Dan faktor yang terakhir adalah kerana untuk menentang pelaksanaan undang-undang yang telah dilakukan oleh British. Jadi antara undang-undang yang ditentang oleh Dor Said ialah undang-undang yang melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Bagi Dor Said, beliau menganggap bahawa undang-undang ini telah mencabar adat rasa Melayu dan sedikit sebanyak menggugat kuasa serta kewibawaannya sebagai pemimpin Naning. Jadi walaupun beliau telah diugut untuk kehilangan dan dicabut jawatan kerana melanggar arahan British, namun beliau tetap bertindak sebagai pengadil dalam satu kes pembunuhan di Naning. Jadi perjuangan Dor Said terhadap masyarakat tempatan ni telah mencapai kemuncak sehingga disebut sebagai pemberontakan Dor Said ataupun pemberontakan Naning. Beliau juga memimpin pasukan pemberontak Melayu dari pelbagai daerah untuk menentang pasukan kolonial British. Disebabkan oleh perpaduan daripada orang-orang Melayu, juga memainkan peranan yang sangat besar dalam kejayaan Dor Said menentang penjajahan British. Walaupun pemberontakannya berakhir, namun tetap menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan dalam menentang penindasan. Jadi kesan daripada perjuangan Dor Said ni kepada masyarakat ialah untuk merangsang semangat nasionalisme dan kesedaran akan hak asasi manusia. Beliau juga meninggalkan perjuangan yang memberi impak yang positif, kerana setelah menyerah diri pun beliau telah diberi pensyen sebidang tanah dan juga dihantar ke Melaka. Jadi ketokohannya telah diingati sebagai simbol keberanian melawan penjajah. Seterusnya, tokoh tempatan yang kedua iaitu perjuangan Tok Jangguk. Latar belakang Tok Jangguk, nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas, namun lebih dikenali sebagai Tok Jangguk. Beliau lahir pada tahun 1850 di Kampung Saring di Jeram, Kelantan. Beliau merupakan anak panglima kesayangan Engku Seri Maharaja Jeram dan dibesarkan dalam istana sejak beliau kecil lagi kerana ayah beliau merupakan seorang panglima raja. Jadi Tok Jangguk merupakan wira bangsa Melayu yang telah gugur dalam pertempuran dalam menentang British dan menentang cukai pertanian yang tidak muhasabah yang terjadi di Pasir Putih, Kelantan. Beliau juga kebiasaannya menghadiri pengajian agama di pondok dan juga mempelajari silat, menyebabkan beliau bekerja sebagai petani dan mengajar silat kepada masyarakat tempatan. Baiklah, mari kita lihat apakah faktor penentangan Tok Jangguk di Pasir Putih, Kelantan. Iaitu satu-satunya faktor disebabkan oleh pembayaran cukai yang terlalu membebankan masyarakat. Jadi sistem cukai yang membebankan ini telah diperkenalkan oleh British dan diwajibkan kepada petani. Seterusnya, British juga telah mewujudkan banci tanah untuk mendapatkan rekod pemilik agar mereka mengetahui siapakah yang belum membayar cukai dan mereka akan mendenda masyarakat yang tidak membayar cukai. Disebabkan oleh pejabat cukai yang terletak jauh daripada tempat tinggal, masa yang diberikan untuk membayar cukai juga adalah terhad, serta petugas pemungut cukai terlalu sedikit, iaitu hanya terdapat satu orang pada ketika itu, menyebabkan banyak proses pembayaran cukai oleh masyarakat ni telah tergendala. Jadi apabila tergendala disebabkan oleh faktor British itu sendiri, namun masyarakat tetap dimarahi oleh British dengan menggunakan kata-kata kasar. Jadi hal ini telah menimbulkan kemarahan Tok Jangguk dan memilih untuk menentang pembayaran cukai yang membebankan masyarakat ini. Jadi Tok Jangguk telah memperkenalkan sistem pentadbiran jajahan. Jadi sistem pentadbiran jajahan ni telah menyebabkan Tok Kueng Muda hanya bertanggungjawab terhadap ketua jajahan Jeram sahaja. Jadi Tok Jangguk bercadang untuk membentuk barisan penentang
Seterusnya, kedudukan dia juga telah diturunkan di bawah pemimpin ketua jajahan baru. Jadi Tok Janggut telah ditempatkan dalam kedudukan tepat dalam sistem pentadbiran, menyebabkan rakyat pimpinan beliau juga dapat menyokong beliau dengan mudah. Seterusnya, disebabkan oleh faktor seruan kebangkitan umat Islam. Jadi guru Tok Janggut sendiri telah memberi amanah supaya Tok Janggut membebaskan jajahan Siam. Namun disebabkan oleh negeri Kelantan yang tersepit dalam perjanjian Inggeris Kelantan, menyebabkan Kelantan terpaksa menyebelahi British dan bukan menyebelahi Turki Uthmaniyah ketika peperangan. Hal ini juga menimbulkan kekecewaan dalam diri Tok Janggut kerana terpaksa menyebelahi negara yang bukan Islam, iaitu British. Dan hal ini telah menyebabkan wujudnya sentimen anti-Inggeris. Jadi sentimen ini telah meningkat apabila Kelantan menyebelahi British dalam perang. Jadi disebabkan oleh ini, Tok Janggut telah berbincang dengan pengikut untuk menentang Inggeris dan memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan Pasir Putih. Jadi mereka telah melakukan satu perbincangan, namun mesyuarat tersebut telah diketahui oleh seorang pegawai jajahan dan Tok Janggut telah ditangkap oleh British. Namun Tok Janggut telah menyerah diri dan dengan rela hati mengikut polis untuk memberi penjelasan. Namun beliau dilayan kasar oleh polis sehingga Tok Janggut mengambil keputusan untuk menikam pegawai British tersebut. Jadi Tok Janggut telah menawan kawasan Pasir Putih setelah berjaya lari daripada pegawai Inggeris yang pada akhirnya bergerak ke Kota Baru dengan menyatakan bahawa Tok Janggut adalah ketua menteri. Namun pada ketika itu Tok Janggut telah menimbulkan kebimbangan Sultan sehingga Sultan untuk memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Tok Janggut atas sebab menderhaka. Jadi istana meminta bantuan Inggeris untuk menghukum Tok Janggut, namun Tok Janggut berjaya mengelak sehingga tentera Sikh mengambil keputusan untuk membakar rumah orang kampung. Jadi hal ini juga menimbulkan sekali lagi ketidakpuasan hati Tok Janggut dan Tok Janggut mengambil keputusan untuk menentang British sekali lagi dan pada akhirnya Tok Janggut tewas dalam pertempuran dan terbunuh bersama pengikutnya. Jadi itu sahaja daripada saya berkaitan dengan perluasan pengaruh British di Tanah Melayu dan juga tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British, iaitu daripada dua tokoh tempatan, iaitu perjuangan Dul Said dan juga perjuangan Tok Janggut. Sekian, terima kasih.